Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, topik kepada kali ini adalah keseimbangan daya. Yang mana apa dia keseimbangan daya? Berlaku apabila daya-daya yang bertindak ke atasnya, iaitu ke atas suatu objek, menghasilkan daya paduan sifar. Mana kamu sudah sedia maklum lah apa yang dikatakan sebagai daya paduan. Jadi bila daya paduan sifar bertindak ke atas suatu objek, maka objek itu boleh dikatakan berada dalam keadaan keseimbangan daya. Ni keseimbangan daya maksudnya daya paduan sifar. Daya paduan yang bertindak pada objek sifar. Baik, okey. Jadi ada dua situasi di mana objek berada dalam keadaan keseimbangan daya. Yang pertama adalah objek itu berada dalam keadaan pegun. Pegun. Yang kedua, objek itu berada dalam keadaan yakni bergerak dengan halaju malar. Halaju malar. Okey. Jadi, macam mana objek itu berada dalam keadaan pegun? Dalam kes ni cuba tengok contohnya pasu bunga lah. Banyak objek-objek yang berada dalam keadaan pegun, sangat banyak lah. Di depan kamu sendiri pun sekarang ni kamu boleh tengok lah ada objek yang pegun. Itu maksudnya objek itu sedang berada dalam keadaan keseimbangan daya. Baik, okey. Cuba tengok pasu bunga di depan. Okey, pasu bunga di depan. Dalam gambar rajah ni, tengok daya berat. Berat ini 12 Newton. Jadi, kamu sudah belajar tentang daya-daya yang bertindak kan? Kalau ada berat, dia ada lagi satu daya, kita panggil daya apa? Daya tidak balas normal. Yang mana daya ini akan sama dengan berat. Jadi, kalau berat dia 12 Newton, tidak balas normal pun dia mesti 12 Newton. Jadi berapa daya paduan dia? Jadi kalau kita nak kira daya paduan, F sama dengan 12 tolak 12 lah, iaitu W tolak dengan R. Dapatlah kosong. Ini daya paduan yang bertindak sekarang ni adalah sifar. Ingat lagi yang dulu dalam daya paduan tu kamu belajar. Ni. Kalau di sini 10 Newton, ke belakang 5 Newton, adakah daya paduan dia sifar? Tidak. Kan? Jadi 10 tolak 5, 5 Newton. Maksudnya objek ini masih lagi bergerak dengan gerak ke depan dengan daya 5 Newton. Jadi dia tidak berada dalam keadaan seimbang lah. Nampak Ingat keseimbangan daya paduan mesti sifar. Baik, okey. Kemudian ada lagi satu situasi di mana bergerak dengan halaju malar. Dia bergerak tapi dengan halaju malar. Ada syarat dia bergerak dengan halaju malar. Apa akan jadi? Halaju malar, apa maksud halaju malar? Halajunya tidak berubah. Adakah dia sedang memecut? Contoh kalau beliau kamu naik kereta, dia bawa kereta dengan laju 60 km sejam. Tidak berubah. 60 saya daripada depan rumah, keluar saya rumah sampai ke sekolah 60 km sejam. Jadi pada ketika itu, maksudnya lajunya malah tidak berubah. Pada ketika itu, kereta yang kamu naik itu bergerak dalam keadaan keseimbangan daya. Kenapa? Bila halaju malar, pecutan sifar. Okey, hukum Newton kedua, F sama dengan ma. Berapa daya paduan dia? M ni jisim kereta lah contoh. Jisim masih ada lah, apa-apa objek ada jisim. Pecutan dia adalah sifar. Kenapa pecutan sifar? Sebab halaju dia malar, tidak berubah. Halaju dia tetap. Pecutan kan perubahan halaju. Jadi kalau halaju malar, pecutan sifar. Jadi M darab kosong sama dengan kosong. Inilah dikatakan dua situasi di mana objek
berada dalam keadaan keseimbangan. Daya yang pertama adalah berada dalam keadaan pegun, yang kedua bergerak dengan laju malar atau pecutan sifar. Okey. Jelas Okey. Ini pun sama Kes contoh ada lampu yang digantung dengan dua tali ini lampu dinding lah, ini lampu tak tahulah macam mana lampu ni, tapi lampu ni digantung dengan dua tali. Dia ada satu tali dinding sini dengan daya 3 Newton, tali P dilabel ketegangan tali dia 3 Newton, dan satu lagi ketegangan tali dia adalah 5 Newton. Okey. Dan berat lampu ini adalah 4 Newton. Berat tu dia sentiasa ke bawah berat sentiasa ke bawah. Baik, okey, 4 Newton. Jadi segitiga daya boleh dilukis. Segitiga daya boleh dilukis untuk menunjukkan keseimbangan daya. Sebenarnya segitiga daya boleh juga digunakan untuk menunjukkan keseimbangan daya. Dalam kes ni lampu ni tidak bergerak. Maksudnya apa? Daya-daya yang bertindak tu, daya paduan yang bertindak sekarang adalah sifar. Macam mana kita nak buktikan daya paduan yang bertindak ni adalah sifar? Kita guna konsep segitiga daya. Okey, apa yang dibuat? Okey, magnitud ketiga-tiga daya diwakili oleh panjang sisi sebuah segitiga dan dilukis secara berturutan. Maksudnya macam ni Dia kita sudah ada sinilah contoh berat. W ini berat berat 4 Newton. Berat 4 Newton. Ni. Lepas tu kita ada P. Ketegangan tali yang pertama P. P 3 Newton. 3 Newton. Nampak ke arah sini. Maksudnya dia berturutan. P ke bawah, lepas tu ke kanan, lepas tu ketegangan tali yang kedua 5 Newton. Naik ke atas. Okey. Jadi itu yang nak masukkan secara berturutan segitiga dan dilukis secara berturutan. Maksudnya nampak kalau ada ke bawah. Nampak tak? Jadi dia dilukis secara berturutan. Maksud ini objek itu berada dalam keadaan keseimbangan daya. Jadi kalau kita nak gambarkan daya-daya yang bertindak itu berada dalam keadaan keseimbangan daya, ini adalah segitiga daya yang boleh dilukislah. Okey, baik. Okey. Ini tak ada apa-apalah. Yang penting yang ini, bagaimana kita nak melakar segitiga daya. Macam ni lah tadi, macam ni kita nak lakar segitiga daya. Barulah kita boleh libatkan dengan pengiraan lah. Baik, okey. Ini contoh dah adalah, kita cuba abaikan dulu yang jawapan ni. Kita cuba perhatikan gambar rajah. Baik, okey ni. Gambar rajah. Dia ada satu objek, kotak pegun di atas satah condong. Maksudnya kotak ini dia berada di atas satah condong. Dia tidak bergerak, dia pegun. Satah ni condong dengan satu sudut lah. Baik, okey. Dan dia ada satu daya graviti berat ni. Berat ni dia mesti ke bawah. Berat ni dia mesti ke bawah. Dia bukan ke bawah lurus ikut condong dia ke bawah. Baik, okey. Kemudian kita ada lagi satu daya normal ni dia berdasarkan 9 blok berserenjang dengan satah. Dia adalah berserenjang dengan satah. Kalau berat dia terus ke bawah, lurus ke bawah. Sebab dia melibatkan tarikan graviti. Dan satu lagi adalah daya geseran lah. Daya geseran. Baik, okey. Jadi
Macam mana kita nak bentuk dia jadi satu segitiga yang berturutan. Jadi kita ambil dulu W. Pada W ke bawah. Jadi saya pun lukislah W di sebelah sini ni. W ke bawah. Nampak? Ke bawah W. Ke bawah. Saya lukis ke bawah. Okey. Nampak? Okay, kemudian ini W. Kemudian saya ambil, kita ada R. Nampak tak? R ke atas. Daya normal ni. Saya sambung dengan R. Nampak? R. R atas. Kemudian saya ada daya geseran FR. Daya geseran FR. Okey. Kalau kita perhatikan anak panah ni, dia berturutan. Berturutan maksud dia sehala. Ni dia berturutan, dia sehala. Ni pun sama, sehala. Nampak tak? Jadi kalau wujudnya, kalau ada gambar rajah ataupun ada soalan, biasanya dia bagi dia tunjuk gambar rajah segitiga ini, dia berturutan, panah dia berturutan. Maksudnya objek itu berada dalam keadaan keseimbangan daya. Tapi ada juga soalan daripada gambar rajah ni, dia suruh kamu lukis atau melakar segitiga daya lah. Baik, okey. Selesai. Okey. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, frame gambar. Dia gantung, ada satu daya ke bawah, ada dua daya ataupun ketegangan tali. Ketegangan tali itu adalah satu daya lah. Okey, baik. Jadi macam mana kita nak lukiskan segitiga daya dia? Jadi saya mulakan dengan W lah. Boleh juga W. Saya ambil yang ni dulu. W. Lepas tu inilah. Lurus ke bawah. W. Lepas tu kita ambil T. Yang pertama ni. T1 ni. T1. Katakan ini T1. Okay, T1 dan T2 ni sama lah. Bagi T1. Inilah T1 kita. T1 kita yang ini. Ini. Nampak? Okay, kemudian dia bersambung lagi dengan yang ni, yang T yang kedua lah. Katakan T2. Ni T2. Walaupun nilai dia sama, ni saya T1, ni T2. Supaya senang Okay, T2 yang ini. Nampak? Jadi kalau kita tengok di sini, dia berturutan lah. Dia turun ke bawah. Di sini semuanya adalah arah yang sama. Arah yang sama. Nampak? Jadi dia berada dalam keadaan keseimbangan daya lah. Dia seimbang lah. Baik, okey. Jelas okey. Dan yang ketiga, ini gambarnya yang ketiga lah, sebuah boat. Sebuah boat, kapal kontena yang ditarik oleh dua buah kapal tunda dengan hal laju seragam. Dia berbeza dengan kes tadi. Kes tadi, dua kes yang pertama tadi, objek tu pegun. Yang ini bergerak tapi dengan hal laju seragam. Hal laju seragam pecutan sifar F sama dengan MA. M darab dengan A sama dengan kosong sama dengan sifar. Beginilah bagaimana cara kita nak tunjukkan kenapa daya paduan dia sifar. Okey. Tapi ini dia bergerak. Ini dia bergerak tapi dengan hal laju seragam ataupun hal laju malar ataupun pecutan sifar. Jadi macam mana kita nak lukis dia? Senang je pun. Dia ada satu R. R ni rintangan air. Saya ambil R dulu, rintangan air ke belakang lah. Ni R. Ni R ke belakang. Okey. R. Kemudian dia ada lagi T yang pertama ni. Saya katakan sini T1. Mana T1 kita? Inilah T1. Ini T kedua. Ini T
begitu. Jadi dia bersambung lah. Kena cuba jaya lah. Kadang-kadang saya pun ambil masa juga nak nak jadikan dia berturutan kena cuba jaya lah. Nampak jadi dia berturutan. Nampak sini, lepas tu sini, lepas tu naik. Inilah kita nak gambarkan objek itu bergerak dalam keadaan keseimbangan daya ataupun daya paduan sifar. Daya paduan sifar. Macam ni kita nak buktikan secara matematik. Inilah secara matematiknya yang ini. Segitiga daya yang ini. Baik, okey.